Kesepaduan sosial bermaksud sesuatu keadaan yang aman, stabil, makmur dan sejahtera yang wujud dalam sesebuah masyarakat kerana wujudnya kesepakatan sosial antara etnik. Ia juga merupakan fenomena pra-perpaduan atau tahap atau prasyarat sebelum perpaduan dicapai. Oleh itu, wujudnya jalinan hubungan kerjasama antara kaum yang berkongsi aktiviti budaya dan juga pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing. Terdapat 3 kaum utama penduduk negara Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta kaum-kaum minoriti yang lain. Kewujudan masyarakat berbilang kaum di negara ini adalah kesan daripada penjajahan British ke atas tanah Melayu yang telah membawa masuk secara besar-besaran orang Cina dan India untuk bekerja di lombong-lombong dan ladang-ladang. Konsep Satu Malaysia diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Bapa Pemodenan Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah menekankan sikap penerimaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum lain dengan seadanya supaya masyarakat dapat hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lepas. Kajian yang pertama dilakukan menerangkan tentang kesepaduan sosial dalam hubungan antara agama di pedalaman Sabah. Etnik yang terlibat dalam kajian ini ialah etnik Dusun, Murut, Bajau, Tidung dan Jawa. Dari segi agama pula, responden Kristian adalah yang tertinggi sebanyak 65 orang dan Islam 40 orang. Oleh itu, terdapat pelbagai reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam pedalaman Sabah. Hal ini termasuklah reaksi seperti penukaran agama seperti agama lain kepada agama Islam apabila makan semeja dengan berbeza agama. Kajian yang kedua menerangkan tentang realiti kepelbagaian kaum ke arah perpaduan nasional pasca merdeka. Malaysia itu sendiri mempunyai pelbagai cabaran dalam menyatupadukan semua kaum di Malaysia. Hal ini kerana masyarakat di dalam Malaysia itu sendiri mempunyai kepelbagaian daripada segi bahasa, agama, kepercayaan, tradisi, budaya dan sebagainya. Oleh itu, perbezaan inilah yang merupakan satu aspek yang sukar untuk diatasi dalam mencapai perpaduan nasional. Itu, penubuhan sekolah vernakular yang mengikut kaum juga berlaku disebabkan oleh golongan bukan Bumiputera yang tidak mahu mempelajari bahasa Melayu itu sendiri. Oleh itu, mereka menolak sepenuhnya sekolah wawasan yang menggabungkan pelbagai kaum di Malaysia kerana percaya bahawa melalui sekolah vernakular itu mampu mengubah nasib mereka. Hal ini menyebabkan di Malaysia kurang pendedahan tentang kesepaduan yang diperlukan dalam mencorak negara yang harmoni. Kajian yang seterusnya menerangkan tentang peranan sekolah dalam pembentukan perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar. Kementerian Pelajaran Malaysia percaya bahawa melalui aktiviti seperti kurikulum, co-kurikulum, sukan, remuk dan sebagainya mampu meningkatkan perhubungan antara kaum. Namun begitu, pihak sekolah dan gurulah yang menjadi medium dalam peningkatan kesepaduan antara mereka. Peranan sekolah ini mampu meningkatkan kesepaduan antara kaum di usia yang muda lagi. Kajian yang seterusnya menerangkan tentang perbandingan tingkah laku sosial berdasarkan kumpulan etnik dalam kalangan generasi muda terpinggir di Malaysia. Kajian menunjukkan relatifnya generasi muda terpinggir dalam kalangan Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah dan Bumiputera Sarawak tidak menunjukkan kecenderungan gangguan tingkah laku yang membimbangkan. Gangguan emosi juga terjadi apabila mereka berada di tempat baharu yang di luar kawalan mereka. Namun, kajian ini mendapati keseluruhannya mereka tidak berada di keadaan emosi yang membimbangkan belia itu sendiri dan memperbaiki keadaan emosi mereka sendiri. Bukan itu sahaja, malahan kajian lepas juga telah menerangkan tentang penlibatan sosial dan pembudayaan nilai murni melalui pelajaran tidak formal dalam kalangan penduduk Bandar Putrajaya. Pembangunan modal insan yang berkualiti merupakan indikator kejayaan negara dan mengikut dimensi ekonomi dan pembangunan fizikal.
Namun begitu, kajian mendapati bahawa terdapat permasalahan yang timbul apabila masing-masing mempunyai status mereka yang tersendiri. Oleh itu, usaha yang dijalankan termasuklah pembudayaan nilai murni di awal sekolah, penghayatan kerohanian, pendidikan moral komuniti dan sebagainya. Kajian yang seterusnya menerangkan kesan modernisasi ke atas hubungan kaum di Malaysia. Isu ini tidak pernah lari dalam membangunkan negara Malaysia sehingga kini. Hal ini kerana ianya penting dalam menyatupadukan lagi kaum yang berada di Malaysia. Modernisasi dari segi politik dapat dilihat daripada segi pemerintahan yang berasaskan demokrasi di mana rakyat dapat memilih pemerintah mereka masing-masing. Oleh itu, melalui modernisasi ini dapat menyatupadukan tiga kaum yang terbesar ini, iaitu Melayu, Cina dan India. Yang kedua ialah dasar modernisasi sosial yang dapat dilihat dari segi aspek pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya. Perpaduan sedikit demi sedikit dapat dipulih melalui aktiviti kurikulum ini. Seterusnya ialah modernisasi ekonomi. Kajian yang terakhir menjelaskan tentang kefahaman dan penghayatan pelajar terhadap kursus hubungan etnik. Pembelajaran pertama mereka, seramai 60.65% pelajar juga mampu menghayati konsep negara bangsa yang berasaskan nilai-nilai murni yang menjadi elemen penting dalam pembentukan hubungan etnik. 67.21% pelajar dapat membincangkan konsep asas, latar belakang dan realiti sosial masa kini melalui kursus hubungan etnik ini. Disimpulkan di sini bahawa pelajar mampu menghayati isu dan cabaran hubungan etnik dengan baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan memupuk kesepaduan sosial. Kepentingan pertama yang dapat dilihat adalah untuk membentuk satu identiti kebangsaan. Kepentingan dapat dilihat dalam kajian ini adalah berhala tujukan kepada kerjasama antara masyarakat supaya dapat membentuk satu identiti kebangsaan. Ungkapan unity and diversity menunjukkan bahawa manusia yang berbeza-beza dapat hidup sebagai sebuah masyarakat. Identiti kebangsaan akan dikatakan telah tercapai apabila menjadi kebanggaan rakyat untuk menyatakan diri mereka adalah satu bangsa Malaysia tanpa menyatakan identiti keetnikan. Pembentukan perpaduan sosial adalah bukan satu isu yang dapat dicapai secara mutlak tanpa ada lagi pemantauan. Oleh sebab itu, cara untuk mengekalkan perpaduan adalah dengan adanya pemantauan dan rundingan oleh para pemimpin negara. Isu yang wajar difokuskan adalah berkaitan dengan sensitiviti dan diversiti masyarakat. Secara umumnya, pemerintah dan masyarakat tidak perlu untuk mengubah atau menghilangkan kebudayaan masing-masing. Oleh sebab itu, pembentukan negara bangsa memerlukan penelitian dan kajian yang terperinci dan mendalam bagi mewujudkan kesepaduan dalam kalangan etnik di Malaysia. Kepentingan kedua yang dapat dilihat dalam isu kesepaduan sosial adalah kesejahteraan berpunca daripada interaksi sosial yang baik dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Khususnya, golongan muda dan para pelajar masih lagi sensitif dengan isu yang berkait dengan hak peruntukan orang Melayu yang termaktub dalam perlembagaan. Oleh sebab itu, interaksi sosial perlu diamalkan secara menyeluruh agar etnik-etnik Malaysia dapat menerima perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan. Oleh sebab itu juga, konflik yang berkait dengan orang Melayu dan Islam dapat dikurangkan serta menghapuskan persepsi negatif dalam melalui interaksi sosial. Dan jalan penyelesaian seperti mengadakan dialog antara etnik juga perlu diberi cakna. Kesedaran tentang kepentingan interaksi sosial juga perlu dipupuk dalam kalangan para pelajar. Contohnya dengan menyelitkan isu ini dalam buku panduan pelajar. Aktiviti-aktiviti kurikulum yang dijalankan haruslah melibatkan pelbagai etnik yang berbeza dalam satu kumpulan. Penggunaan bahasa ibunda masing-masing di sekolah menjadi penghalang kepada interaksi sosial di sekolah. Oleh sebab itu, kerajaan telah mengambil tindakan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai ejen perpaduan dengan menjadikannya
bahasa perantara di sekolah kebangsaan sehingga ke sekolah menengah kebangsaan. Kesan kesepaduan sosial. Yang pertama, masyarakat hidup dengan aman dan sejahtera. Mereka tidak menggunakan konsep kasta, malahan mereka telah mewujudkan suasana yang terhindar dari musuh bermusuhan. Yang kedua, sistem perhubungan antara keluarga dan masyarakat telah mewujudkan sistem kekeluargaan yang baik berasaskan Al-Quran dan Hadis. Ianya telah menimbulkan sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, kewujudan institusi menimba ilmu dan hubungan sosial harian. Wujudnya institusi seperti sekolah, masjid dan sebagainya bagi memudahkan mereka menimba ilmu. Kesan yang keempat ialah mengamalkan hidup berjiran. Kesepaduan dalam masyarakat telah memberikan kesan yang positif kepada mereka yang hidup berjiran kerana mereka dapat bantu-membantu antara satu sama lain. Yang kelima ialah menstabilkan pembangunan ekonomi. Ekonomi akan lebih membangun apabila wujudnya kesepaduan dalam kalangan masyarakat kerana terdapat kurangnya jurang antara perbalahan antara dua etnik. Kesepaduan sosial wajarlah dipupuk oleh rakyat Malaysia, tidak kira sama ada dewasa maupun kanak-kanak. Kesepaduan sosial ini menjadi titik tolak ke arah meluaskan usaha untuk menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum. Usaha ini adalah bagi memastikan wujudnya kesepaduan sosial yang dapat mengukuhkan hubungan sosial antara kaum di Malaysia, seterusnya dapat menuju ke arah perpaduan kaum. Terdapat pelbagai cara dan langkah dalam memupuk kesepaduan sosial. Antaranya ialah, rakyat mestilah didedahkan dengan kepentingan kesepaduan dan perdamaian supaya dapat menimbulkan kesedaran tentang pentingnya kesepaduan dalam masyarakat sosial. Memupuk kesepaduan haruslah bermula dari kecil. Ibu bapa dan barisan pendidik merupakan peranan penting dalam membina generasi masa hadapan yang mementingkan keharmonian antara kaum. Dalam institusi keluarga, ibu bapa perlulah memupuk nilai-nilai positif untuk memberi inspirasi kepada anak-anak dengan mengamalkan dan menunjukkan contoh teladan yang baik. Contohnya, ibu bapa boleh menunjukkan contoh yang baik dengan kenal mengenal, bertegur sapa dan melayani jiran tetangga dengan mesra tanpa mengira bangsa, kaum dan anutan agama. Amalan bertegur sapa sesama jiran adalah titik permulaan dalam menjalin hubungan yang erat dan mesra. Maka, ibu bapa wajarlah memulakan amalan baik ini supaya anak akan terpengaruh untuk mencontohi sikap ibu bapa, bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Selain itu, aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dapat mengukuhkan kesepaduan sosial di negara kita. Melalui penganjuran aktiviti gotong royong, masyarakat dapat memupuk semangat bekerjasama untuk membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran tempat kediaman. Aktiviti sebegini mampu menjamin kebersihan kawasan persekitaran sekaligus membuka ruang serta peluang komunikasi antara jiran tetangga. Pada masa yang sama, konsep rumah terbuka haruslah diperkukuh di negara kita. Rumah terbuka merupakan kaedah pemukukan kesepaduan yang efektif kerana ia dapat mendedahkan masyarakat kepada keunikan adat resam kaum lain. Interaksi antara kaum dalam majlis sebegini dapat memperkasakan hubungan antara kaum di Malaysia. Secara tidak langsung, persefahaman antara kaum dapat diwujudkan dan hubungan akan menjadi lebih erat. Dengan perkataan lain, aktiviti kemasyarakatan merupakan saluran yang paling berkesan untuk memupuk perpaduan kaum. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa media massa merupakan rangkaian perhubungan yang banyak digunapakai pada masa kini. Dalam konteks mengukuhkan kesepaduan sosial antara kaum, media massa seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyebarkan mesej dan informasi positif tentang kepentingan bersatu padu. Sebagai analoginya, stesen penyiaran tempatan boleh menyiarkan program yang berunsur perpaduan yang mempunyai pelakon berbilang kaum. Siaran program sudah pasti dapat menerapkan nilai perpaduan dalam jiwa masyarakat secara beransur-ansur, terutamanya jika unsur hiburan tersebut diselitkan dalam program tersebut. Media perlulah menggalakkan perpaduan dalam masyarakat dengan menayangkan rancangan ataupun program tentang kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia apabila syarikat media menjalankan program tersebut. Pengamal media dituntut supaya bertanggungjawab dan peka apabila menyentuh dan melaporkan perkara yang dapat menjejaskan perpaduan dan perhubungan antara kaum dan agama. Selain itu, semangat kesepaduan dalam kalangan masyarakat dapat dibentuk melalui kempen-kempen kesedaran oleh pihak kerajaan. Dalam usaha mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat, setiap tahun kerajaan akan menganjurkan kempen Hari Kebangsaan bagi menyuntik semangat kesepaduan dan patriotisme dalam kalangan masyarakat. Antara mekanisme kempen penghayatan Hari Kebangsaan adalah kempen Kibar Jalur Gemilang, pertandingan mencipta logo Hari Kebangsaan, Kembara Merdeka, pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan,
Menerusi kempen yang dianjurkan, ia secara tidak langsung telah berjaya menyedarkan masyarakat tentang kepentingan penyatuan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Aktiviti-aktiviti yang mengisi kempen kesedaran ini dapat membantu menyerahkan kepribadian masyarakat Malaysia. Penyertaan dari masyarakat merupakan ciri-ciri penting ke arah pembentukan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat sivil yang efektif. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia hendaklah menghindari sebarang tindakan yang dapat mencetuskan provokasi kaum. Hal ini adalah kerana tindakan-tindakan yang dapat membangkitkan isu perkauman dapat mengakibatkan pertelingkahan antara kaum, seterusnya menjejaskan keamanan negara. Sesungguhnya, walaupun kita diberikan kebebasan bersuara, kita janganlah mengambil kesempatan tersebut untuk mencetuskan isu-isu sensitif yang dapat menghancurkan keharmonian dan kedaulatan negara. Kesimpulannya, kesepaduan adalah titik permulaan untuk mencapai perpaduan yang merupakan tunjang dan asas negara Malaysia. Semua pihak haruslah bersama-sama berganding bahu dan berusaha untuk memainkan peranan masing-masing dalam menerbitkan semangat kesepaduan dalam diri. Hal ini demikian kerana semangat bekerjasama dalam kalangan masyarakat membolehkan semua anggota masyarakat memahami antara satu sama lain. Masyarakat yang berbilang kaum ini boleh mempelajari perbezaan budaya dan sistem sosial masyarakat lain. Seterusnya, memahami sensitiviti mereka agar dapat bertoleransi, bekerjasama dan saling menghormati. Dengan ini, diharapkan peristiwa hitam seperti 13 Mei 1969 dapat dielakkan daripada berulang kembali. Masyarakat Malaysia wajarlah bersama-sama berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan pada masa yang sama menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum.